أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, penonton setia Legacy Chat #bawa bekal ke sana. Alhamdulillah, hari ini kita syukur sangat-sangat kepada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama meruangkan masa, memilih untuk nak bersama-sama dalam majlis ilmu. InsyaAllah, majlis ilmu ni kita doakan semoga Allah Ta'ala bagi keberkatan Allah Ta'ala pada kita, bagi keridhaan Allah Ta'ala itu kepada kita. Sebab kita apa? Tak lain tak bukan, apa juga yang kita buat, ini adalah usaha kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa, nak jadi hamba yang sebenar-benar hamba, yang mana dalam surah Ali Imran ayat 102 telah diseru, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan wala kamu mati tamutunna kecuali illa wa antum muslimun. Kita semua dalam keadaan beragama Islam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ini ada beberapa perkara yang saya nak buat pengumuman. Mulai daripada hari ini mungkinlah ada sahabat-sahabat yang mungkin dia nak pergi kerja kan, tapi alah saya nak dengar ni, tapi waktu pergi kerja macam mana saya nak pasang Facebook live? Susah nak tengok. Jangan risau. Sebab apa? Sebab sekarang ini alhamdulillah dengan teknologi yang ada, macam mana CJ bersiaran di Facebook Live ni, okay, Page Academy, juga tuan-tuan puan-puan boleh dengar di saluran rasmi kita di voice chat Telegram, cari Legacy Circle. Legacy Circle, okay? Legacy Circle. Dia kalau ada tambah-tambah tu bukan. Dia punya nama grup Telegram tu adalah Legacy Circle. Okay, dekat situ ada voice chat yang memang insya-Allah akan mula bersiaran setiap 7.30 pagi. So, dia dengar macam dengar radio. Dan kita sedang upgrade sampailah insya-Allah, doakan sampai berjaya Telegram group Legacy Chat itu, Legacy Circle itu menjadi Legacy Chat Radio. Tuan-tuan puan-puan boleh dengar. Kan, bila-bila masa dengar, saya nak dengar bacaan Quran lah, saya nak dengar My Quran Time lah, saya nak dengar tadabbur lah. Ia adalah radio yang memang sepenuhnya akan berbicara insya-Allah berkenaan jalan nak jadi orang bertakwa. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Hari ini kita nak berbicara tentang satu tajuk yang best. Apa tajuk kita hari ini? Hidup sekitar solat atau solat sekitar hidup. Tetapi sebelum itu, macam biasa, CJ nak menyeru kepada penonton setia Legacy Chat #bawa bekal ke sana untuk buat beberapa perkara ini. Yang pertama, apa dia? Butang bawah belah kanan. Butang bawah belah kanan tu. Ni. Nak tengok sikit. Boleh nampak kan kat situ tu? Okey. Ada butang thumbs up, ada butang love dan ada butang care. So, pilih salah satu dan tekan. So, tolong belanja sekarang button love untuk sama-sama kita memeriahkan kita punya perkongsian pada hari ini. Tolong belanja sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan. Tentu CJ akan mula dulu. Tekan love banyak-banyak. Okey. Tekan tuan-tuan puan-puan. Cantik. Seterusnya, selain daripada tu, kita ada ruang komen. Tuan-tuan dan puan-puan, imarahkan, perbanyakkan komen-komen di ruang komen. Tuliskan apa pembelajaran yang anda dapat daripada perkongsian daripada panel kita, daripada pakar-pakar kita. Kongsikan pembelajaran. Tuliskan buah fikiran anda. Moga-moga nanti ada sahabat-sahabat kita nanti yang mungkin terlambat masuk, mereka pun dah dapat dah. Oh, ini rupanya yang dikongsikan yang tadi saya terlepas. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, di sebelah
kiri sekali, kat sini kot. Okey. Sebelah kiri sekali tuan-tuan dan puan-puan ada butang share. Tekan butang share. Sharekan kepada ramai rakan anda. Semoga ramai boleh dapat manfaat. Tak cukup dengan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, tak cukup dengan itu. Kita hari ini nak menghargai jasa tuan-tuan dan puan-puan yang sudi share, yang sudi tag kawan-kawan. Hari ini kita nak sediakan hadiah menarik untuk anda. Okey, hadiah menarik untuk anda. Cara nak dapat hadiah tu, okey. Nak tahu hadiah dulu. Hadiah-hadiah ialah berupa e-book. Apa nama e-book tu? E-book KPI solat. E-book KPI solat. Anda boleh menangi. Tak payah bayar apa-apa. Percuma sahaja, tinggal lagi ada benda nak kena buat sikit. Simple je nak kena buat. Apa yang tuan-tuan puan-puan nak kena buat? 1, tekan butang share. 2, tag tag kawan-kawan anda dalam ruangan komen. Tag banyak-banyak. Tag. Tulis nama kawan-kawan tu, tulis nama banyak-banyak. Di hujung nama kawan-kawan tu tulis perkataan ajaib ni. Kalau tak tulis nanti dia tak jadi. Okey. Kalau tak tulis nanti dia tak jadi. Apa dia punya perkataan dia ialah solatku. 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 Tuliskan di dalam ruangan komen. Dan insya-Allah tim urus setia akan bertindak balas, akan tengok siapa yang buat ini semua akan dapat e-book. Insya-Allah. Dan daripada mereka yang buat share, tag dan tulis perkataan ajaib solatku ni tadi akan berpeluang menjadi penonton bertuah untuk bersama-sama dengan CJ pada hari Ahad nanti dalam siaran Legacy Chat kita. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Okey, so apa tunggu lagi? Mulakan sekarang. Share, tag dan tag kawan-kawan anda dan tulis solatku. Itu kita punya magic word pada hari ini, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tak nak melengahkan masa. Kita nak berbicara satu tajuk yang sebenarnya sangat penting dalam hidup kita. Satu tajuk yang kita mungkin kadang-kadang terlepas pandang perihal dalam hidup kita. Ini tak payah tengok cerita jauh, bukan CJ dengan kata orang-orang, tak. CJ cakap pada diri sendiri dulu. CJ cakap pada diri sendiri dulu. Tapi bukan CJ yang nak kupas, tentunya macam mana yang tuan-tuan perempuan semua dah maklum. Orang yang akan kupas perkara ini adalah kita punya sahabat muda kita, da'i muda kita, pembawa panji-panji World Quran Hour. Siapa yang tengok World Quran Hour hari itu, okey? Siapa yang tengok World Quran Hour hari itu akan nampak dia adalah salah seorang pentadabbur dalam World Quran Hour, mewakili golongan muda. Masya-Allah. Umur muda macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Umur muda macam ni, pengetahuan agama dalam bab tadabbur, membawa ilmu solat. Siap sekarang ni tengah dalam progres buat master tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dalam bidang apa? Payah panjang benar, nanti tanya dia lah. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan adinda saya. Tak lain tak bukan da'i muda Ustaz Zaim Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dengar, macam dengar dia macam jemput tu macam semalam tak ada. Itulah pasal. Padahal semalam dah jumpa dah, tapi alhamdulillah. Itulah. Kali ni beza kan. Kali ni sebagai panel, semalam sebagai host kan. Ya, itu dia. Tuan-tuan perempuan, inilah dia. Kat mana mungkin ada di antara anda yang mungkin kata macam biasa jumpalah anak anda Zaim Zamri ni. Ya. Untuk golongan remaja, mereka biasa tengok program TikTok. TikTok. Tapi bukan TikTok yang ejaan TIKTOK tu. Bukan ejaan tu, Tak jumpa nanti. Tak jumpa. Ejaan dia adalah TICK TikTok. Okey. Baik. Adindaku Zaim Zamri. Saya. Tentunya kita nak bagi sahabat-sahabat penonton setia Legacy Chat kita #bawa bekal ke sana ini juga insya-Allah sekarang juga sedang bersiaran di Telegram. Dia macam dia seolah-olah apa tahu, kita bersiaran kat TV, kita bersiaran kat radio. Alamak. Hybrid.
Nak masuk TV, Dain Zaim je lah yang masuk TV. Alah. Coach pun Tapi boleh saya masuk juga, sangat. CJ masuk juga. Tapi 27 second je lah. Yang my Quran Ayat 30 iklan. Disember tu Oh. berlakon dengan Syafiq. Cukup syarat. Cukup syarat. Baik. Perkenalkan diri dulu Zaim, supaya ayahanda, bonda, tuan-tuan puan-puan penonton setia boleh tahu siapa Zaim ni dan apa harapan Zaim bila berada dalam dunia nak berkongsi ilmu ni, Zaim. Silakan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tuan-puan, terima kasih banyak sudi meluangkan masa untuk sesi pagi ini kerana kita nak membincangkan satu topik yang sangat menarik. Nama yang diberi adalah Hifzi Zaim bin Zamri, berusia tahun ini 25 tahun dah. Tak berapa muda dah coach sebenarnya. 25 dah rasa macam nak menjauhi usia muda dah sebenarnya. Dan alhamdulillah bertugas di Akademi Sinergi selaku jurulatih juga bersama dengan Coach Syamil. Specifically dekat Akademi Sinergi, satu modul yang sedang saya nak cuba bawakan adalah kalau Quran itu banyak sudah program yang kita nak cuba pasakkan dalam jiwa kita kan, betapa pentingnya untuk kita nak kembali pada Quran. Ada lagi satu aspek tuan-puan yang kita nak cuba perhatikan, iaitu solat kita. Solat ni sejauh mana Al-Quran menceritakan kepentingan solat itu sendiri, dan benda yang kita kena muhasabahkan, adakah KPI? Tu sangat penting. Kalau tuan-puan nak dapatkan e-book itu, cuba lalui bagaimana apa yang Allah ceritakan berkaitan solat tu, adakah kita telah memenuhi KPI yang Allah kehendakkan apabila kita tunaikan solat tu. So itu perkara yang kita nak cuba muhasabahkan. Sebalik kita ada satu usaha untuk kita kembali pada Quran dengan kita bertadabbur, kita nak cuba baca, faham dan amal. Solat ini perlu ada satu revival, tajdid, satu pembaharuan yang kita nak kena semak balik. Adakah solat kita itu mencapai piawaian yang Allah tetapkan dalam Quran. So itu antara perjuangan yang saya nak bawakan coach, dan nak saya kongsikan sedikit pada hari ini sebagai permulaan coach. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia tadi. Zaim buat master tu buat apa tajuk dia, Zaim? Saya buat master dalam nama master itu adalah master dalam peradaban Islam. Cuma thesis saya tu coach, saya buat berkaitan dengan pencirian geologi bumi dalam Quran. Sebab apa? Sebelum ni ambil degree saya dalam geologi sebenarnya tuan-puan. Geologi ni kaji bumi lah, kaji bumi, batu, semua benda tu. Dan master ni saya mengambil pendekatan nak melihat bumi ni dari perspektif Quran. So nak gabungkan jurusan yang saya ambil waktu degree dengan apa yang saya dapat belajar dekat Akademi Sinergi, dengan pengalaman saya dengan disentuh dengan Al-Quran tu sendiri coach. Gabungkan dua elemen tu. Menggabungkan dua elemen tu. Cantik tu Zaim. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada di antara kita yang mungkin selama ni kalau katalah kan menyambung pelajaran anak-anak atau ataupun adik-adik yang sambung pelajaran dalam bidang geologi, nampak ini geologi dia tak ada bunyi Islamik pun. Okey, jangan silap. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran ada 16 kali ulangan perkataan ulul albab. Okey? 16 kali ulangan perkataan ulul albab. Tolong tulis dalam ruangan chat sekarang, dalam ruangan komen tuan-tuan dan puan-puan. 16 kali diulang perkataan ulul albab. Okey? Ulul albab berapa kali ulang? 16 kali. Dan salah satu daripada 16 kali itu adalah melihat alam. Masya-Allah. Salah satu daripada perkataan ulul albab itu adalah melihat alam. Okey, apa kaitan dengan geologi? Tuan-tuan dan puan-puan, bila belajar geologi sangat tak logik kalau tak tengok alam. Betul. Sangat betul coach. Sangat dia memang nak kena kaji lah, memang kena tengok lah kan. Cuma dia mungkin dia tak ada kaitan dengan langit. Ada kaitan tak dengan langit? Sebut geologi ada kaitan dengan langit ke dia bumi sahaja? Ada sikit berkaitan dengan lapisan langit sikit tu. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan, tak nak kena tengok alam. Dan di situ sebenarnya apabila belajar geologi, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bagi mereka yang sedar, tapi ada syarat dia lah. Bagi mereka yang sedar, rupanya sedang mengamalkan salah satu daripada ayat Al-Quran yang ada kaitan dengan ulul albab. Tinggal lagi CJ dan juga Dain Zaim tak adalah nak kongsi tentang ulul albab. Itu nanti tajuk kita lain. Nanti kita panggil pakar untuk nak kongsi tu. Hari ni kita nak cerita tentang solat ya Zaim ya. Hari ni kita nak kongsi tentang solat. Zaim ada nak bawa ayat tema dulu ataupun Zaim ada nak kongsi slide ke dulu macam mana?
Ada nak kongsi slide? Kita kongsi, minta maaf slide tak ada, cuma ayat tema yang kita nak lihat insya-Allah pada hari ini. Bila kita sebutkan berkaitan dengan Better Me, kita tahu ada 10 komponen utama yang kita nak bicarakan untuk kita jadi Better Me, coach. Dan salah satu perkara yang kita dapat perhatikan bila bercerita berkaitan dengan Better Me, salah satu komponen adalah dari sudut pengurusan masa. So ini adalah satu perkongsian bagaimana sebenarnya solat ini dia dapat membantu kepada kita dapat menguruskan masa seharian kita, tuan-puan. So time management. Okey. Soalnya kita nak bagi nampak tu dulu Zaim, penonton-penonton kita. Dalam Better Me Forever, dalam Better Me Forever, kita cerita sikit Better Me Forever sebelum nak sambung kat Zaim tu. Tuan-tuan puan-puan, hari tu masa bulan Ramadan, kita buat Better Me Ramadan. Iaitu macam mana nak tambah baik diri dalam bulan Ramadan. Dia target dia supaya Ramadan yang baru lepas ni lebih baik daripada Ramadan dulu. Dan kesinambungan daripada itu, rentetan daripada itu, kita bawa Better Me Forever. Ini jangka masa dia setahun, insyaAllah. Jangka masa dia setahun. Dia punya period. Sebenarnya selama-lama je lah kita nak Better Me tu kan. Betul. Cuma buat masa ini adalah sesi pengenalan. Daripada 16 hari bulan hari itu, 16 hari bulan 5 sampai 31 hari bulan 5, tuan-tuan dan puan-puan, anda akan ikuti legacy chat ini secara percuma. Inilah tools utama tuan-tuan dan puan-puan untuk anda ambil input nak jadi Better Me. Nak jadi Better Me. Bagi siapa yang nakkan secara ekstra, nak ekstra tools supaya dia betul-betul dapat jadi Better Me tu, 1 hari bulan 6 akan bermula secara rasmi. Ada tools-tools dia. Itu nanti kita akan buat pengumuman. Baik, patah balik. Dalam Better Me Forever ada 10 komponen, salah satunya pengurusan masa. Dan hari ini Daim Muda Ustaz Zaim kita bawakan pengurusan masa dengan tools yang memang tools daripada langit. Cantik tu. Ini tools daripada langit Zaim. Subhanallah. Ini bukan reka-reka punya. Betul. Zaim silakan. Macam mana dia ada sabit dua tu? Nak urus masa, solat. Silakan Zaim. Baik coach, satu naratif yang kita nak cuba bawakan pada awal perbincangan kita ini, kenapa pengurusan masa tu penting dan kepentingan tu dekat mana sebenarnya, priority ataupun kepentingan tu dekat mana yang Allah cerita dalam Quran nak menunjukkan bahawa pengurusan masa ni sangat-sangat penting. Dan biasanya kalau kita cerita berkaitan masa, kita akan bincangkan berkaitan dengan suratul Asr. Itu mungkin perbincangan yang kita biasa tengok, tapi kali ni coach, saya terjumpa satu ayat Quran yang subhanallah, saya rasa ada satu orang kata pembuat message ni sangat terkait dengan yang kita namakan sebagai time management atau pengurusan masa ni. So sama-sama tuan-puan, saya nak ajak sama-sama kita lihat surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Betul. Surah yang ke berapa ni? 82. Surah yang ke-82. Surah ke-82, okey. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Surah Al-Infitar. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh buka surah Al-Infitar, surah yang ke-82, ayat yang ke-5. Okey, kita tengok sama-sama kat situ. Okey, kita bagi ruang masa sikit, mungkin sahabat-sahabat kita nak cari Quran, nak buka. Okey. Surah yang ke-82, ayat yang ke-5. Okey, kita ambil masa dalam 15 saat lah, bagi ruang sikit dekat apa nama sahabat-sahabat semua kita. Untuk tengok Quran. Betul. Surah 82 pun boleh buka sekali. Surah Al-Infitar ni 83 je. Dan 83 apa? Mutaffifin. Masya-Allah. Dahsyatnya. Surah ni ada 19 ayat. Surah Al-Infitar ada 19 ayat. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah mungkin boleh jadi juga antara aim. Saya nak hafal Quran tahun ni. Ambil surah ni. Better Me, hafazan. Okey, ayat ke-5. Silakan. Rasanya sahabat-sahabat kita dah bersedia. Muka surat 587. Terima kasih Puan Nomi Iman Mutiara. Silakan. Baik. Tuan-tuan, bila kita tengok suratul Infitar ni, Allah SWT ceritakan pada awalnya apakah event-event yang akan berlaku ketika hari kiamat kelak. Allah mulakan ayat 1 hingga 4 dengan penggambaran suasana hari kiamat daripada alam. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Allah cerita berkaitan dengan langit, Allah cerita berkaitan dengan lautan, Allah cerita berkaitan dengan kubur. Apa yang berlaku semua dalam keadaan yang sangat katastrofi, maksudnya pelbagai keadaan yang huru-hara. Tapi bila Allah sambung pada ayat yang ke-5, ayat 5 ni sangat-sangat membuka mata saya pagi tadi bila dengar bacaan surah ini.
Allah SWT sebutkan ketika kita pada mahsyar nanti tuan-puan, kita tahu semua kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara Allah ceritakan bagaimana hisap tu berlaku dan apa yang kita nak hisapkan, itu yang menggerunkan saya bila baca ayat ni. Allah kata pada ayat yang kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tuan-puan, perhatikan betul-betul, lihat terjemahan dan lihat pada ayatnya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini tuan-puan secara personal, kalau dalam qiyamul lail, dalam solat yang bersendirian saya solat, surah Al-Infitar ini dia sentiasa akan ada irama yang lebih kurang sama dengan surah Al-Insyiqaq dan juga surah Takwir. Surah Takwir, surah yang sebelum itu, kalau kita tengok surah yang ke-81, Allah ada sebutkan bunyi yang lebih sama dengan ayat yang kelima ni. Cuba perhatikan ayat ke-14 daripada surah Takwir. At-Takwir ayat ke-14 surah yang ke-81, Allah kata alimat nafsum ma ahdharat. Alimat nafsum ma ahdharat, apa maknanya kat situ? Setiap orang akan mengetahui akan apa yang telah dia lakukan. Alimat nafsum ma ahdharat. Setiap seorang daripada diri kita tuan-puan, pada hari kiamat kelak bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisap, kita akan mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Tapi persoalan pada surah Takwir, kita boleh persoalkan pada diri kita, apa yang kita lakukan, jenis macam mana, perbuatan apa yang kita akan tahu tu. Lalu Allah detailkan dalam surah Al-Insyiqaq ni, iaitu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kita akan ketahui tuan-puan, kita tengok maksud dia sama-sama ayat kelima tu, kita setiap seorang akan mengetahui tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita lalaikan. Apa yang kita lakukan tu kalau dalam bahasa Arab kita akan sebutkan ma qaddamat. Ma qaddamat itu apa yang kita dahulukan. Muqaddimah, kita biasa dengar perkataan tu, apa yang kita dahulukan, wa akharat, dan apa yang kita tinggalkan, apa yang kita tidak dahulukan lah. Kalau tidak dahulukan, perkataan lawan dia apa tuan-puan? Cuba tulis kat chat tu. Maksudnya apa yang kita tidak letakkan sebagai priority. So tuan-puan, ayat ini adalah ayat langit berkaitan dengan apa yang sepatutnya kita nak kena letakkan sebagai priority dalam kehidupan. Dan bila kita bincangkan tuan-puan berkaitan dengan time management, buka mana-mana buku berkaitan dengan time management, buka mana-mana apps yang mencerita ataupun membantu, tools yang membantu kita untuk menguruskan masa, dia mesti tidak akan lari dengan kita kena letakkan priority mana yang lebih utama dan mana yang tak utama dalam kehidupan kita. Itu adalah asas tuan-puan dalam kita nak buat time management dalam kehidupan kita. So dekat ayat yang ke-5 ini, Allah SWT sedang menceritakan satu perkara. Satu hal yang kita tahu pada mahsyar nanti tuan-puan, kita akan dihisap amal-amal kita. That is for sure. Tapi lagi satu perkara, ialah kita akan juga dihisap tentang apa yang kita letakkan sebagai priority dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita letakkan sebagai perkara yang terkemudian dalam kehidupan kita. Harian kita itu, apakah benda yang jadi perkara yang utama? Bagaimana kita uruskan semua urusan kita ataupun tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, tanggungjawab kita sebagai seorang mungkin pekerja, sebagai seorang ibu, ayah dan pelbagai lagi jenis tugasan dan keperluan kehidupan yang kita buat, mana satu yang kita letak sebagai priority. So ini perkara yang Allah SWT cerita dalam surah Al-Insyiqaq ini, surah Insyiqaq betul kan? Al-Infitar ini untuk bagi tahu kita kena perhatikan time management kita tuan-tuan. Kita kena perhatikan dekat mana sebenarnya kita prioritikan apa yang perlu dalam kehidupan. Itu dia sebagai satu kickstart mungkin coach untuk kita nampak betapa pentingnya Al-Quran dan kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni. Time management bukan satu benda yang remeh yang kita perlu ambil tahu, tak. Dia sangat penting sebab perkara ini yang akan dipersoalkan oleh Allah tentang priority dalam pengurusan masa kita tu coach. Yang menarik kat sini Zaim, yang menarik kat sini dalam ayat yang kelima yang Zaim bawa ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Langsung tak bercerita perkataan masa. Tak jumpa. Langsung tak cerita tentang perkataan solat. Yang ada dalam ni adalah maka setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan yang dilalaikannya. Itu dalam terjemahan yang CJ guna. Nak tunjukkan tentang macam mana Zaim boleh bawa keluar benda-benda yang Zaim sebut tu tadi. Tuan-tuan puan-puan, saja CJ nak kongsikan, masa tak ada dalam ni. Kan? Solat pun tak ada dalam ni.
Tapi macam mana Da'i Zaim boleh keluarkan benda-benda tu? Itu namanya tuan-tuan puan-puan, namanya kita menggunakan ilmu tadabbur tadzakur. Satu ilmu namanya tadabbur tadzakur yang insya-Allah bulan 6 nanti akan berlangsung, TNT bulan Jun. Tapi nak cerita bagi apa? Bila kita ada ilmu tadabbur tadzakur, kita mula nampak perspektif itu pelbagai. Dalam ayat ini kita mula nampak kerangka, ia tentang prioriti, ia tentang keutamaan. Dan tuan-tuan puan-puan, keutamaan dia ada kaitan dengan masa. Itu benda yang pasti. Keutamaan dia kaitannya dengan masa. Apa yang saya patut buat dulu, apa yang saya patut buat kemudian. Dalam rukun solat sendiri, ni dia ada sabit dengan solat. Dalam rukun solat dia ada tertib. Tertib maknanya apa? Yang dahulu kena dahulukan, yang kemudian kena kemudiankan. Ia tentang macam mana aturan yang kita buat dan dia ada sabit dengan masa lah. Mula-mula nak buat apa? Sebab perkataan mula-mula tu adalah masa. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh nampak tak macam mana daripada ayat Quran kita nak buat perspektif apa? Oh, ia tentang prioriti, ia tentang keutamaan. Malah kalau tak keterlaluan juga kan Zaim, kalau kita boleh sebut antara tools bumi yang ada, kita sebut tools bumi yang biasa orang guna, ada satu namanya Johari window. Oi, apa tu coach? Johari window tu dia ada quadrant 4. So dia ada perkara yang segera penting segera. Priority. Ada perkara penting tak segera. Ada perkara tak penting segera, ada perkara tak penting tak segera. Itu antara tools yang membantu untuk nak uruskan masa, nak uruskan keutamaan, dan rupanya dalam Quran dah sebut dah benda tu. Cantik tu. Zaim, hidup sekitar solat, solat sekitar hidup. Yang mana satu? Dia menunjukkan tentang keutamaan yang mana satu? Berdasarkan ayat yang Zaim bawa tu. Sangat cantik soalan tu coach. So bila kita nak tengok Quran ni tuan-puan, salah satu urgency yang saya nampak bila Allah cerita berkaitan dengan masa ni, banyak kali Allah memberi satu hint kepada kita bahawa dari sudut masa, perkara yang kita kena utamakan sentiasa adalah solat. Solat ini perlu menjadi satu prioriti keutamaan dalam setiap masa kita, dalam setiap harian kita. Contohnya tuan-puan, kita bawakan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, Allah SWT sebutkan fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang solat, itu orang-orang yang lalai tentang solatnya. Bukan di dalam solatnya yang dilalai, tapi tentang solatnya. Which means dekat situ tuan-puan, antara pembincangan mufassirin jugalah, salah satu ciri orang-orang yang lalai tentang solatnya ialah dia rasa macam solat ni, contoh subuh ni masuk sekarang jam berapa coach? Tadi masuk pukul 5.50 lebih kurang macam tu Ya, di tempat coach ni 5.49. 5.49 lebih kurang, 5.50 begitu. Dia rasa okey tak apalah, pukul 6 boleh solat, tak apa nak dekat-dekat nak bangun pukul 7 nanti baru aku nak solat. Dia langsung tidak memikirkan bahawa solat ini perlu diprioritikan dalam kehidupan. Dia tak kisah bila solat tu perlu diletakkan dalam kehidupan. Itu antara pembincangan mufassirin. Dalam surah Al-Mu'minun pula, Allah ada bagi satu motivasi bila Allah kata tentang solatnya, dia menjaga yuhafizun. Dia menjaga solat, memelihara solatnya. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi, apa salah satu bukti, apa contoh kepada yuhafizun ni, solat yang kita pelihara? Salah satunya ialah kita solat tu mengikut masanya. Kita mendahului ataupun solat tepat pada waktunya. So dalam Quran, tuan-puan, bila kita cerita berkaitan dengan masa, bila kita cerita berkaitan dengan solat, banyak kali Allah menggesa kita supaya apa yang kita kena dahulukan, maqaddamat, itu adalah solat. Solat ini menjadi satu perkara yang Allah sentiasa ingin kita jaga, set on time, dan kita letakkan sebagai priority nombor satu dalam kerja harian kita, time management kita tuan-puan. Dan perkara ini dia ada kesannya. Contohnya, tuan-puan, kalau kita bagi tengok dalam surah Al-Infitar tadi, ma qaddamat wa akharat, bila kita dahulukan solat, ada satu lagi pendapat berkaitan dengan ayat tu, wa akharat ini maksudnya kesan daripada kita dahulukan sesuatu itu kita dapat lihat pada kehidupan kita. Kita dapat lihat kesannya pada anak-anak kita yang melihat kita ini menjadikan solat sebagai satu perkara yang utama dalam kehidupan. So bila kita tengok perkara itu tuan-puan, solat ini bila kita letakkan sebagai nombor satu,
Zuhur kita dahulukan zuhur. Asar kita dahulukan asar berbanding nak tengok nak pergi main bola sepak ke petang-petang kalau untuk anak muda. Maghrib sangat crucial tuan-tuan. Kita nak tengok drama TV3 ke ataupun kita nak dahulukan solat maghrib kita. Bahkan tuan-tuan sangat menarik, salah satu buku yang saya boleh cadangkan tuan-tuan untuk dapatkan. Itu nama bukunya adalah Formula Solat Berkualiti. Okay, Formula Solat Berkualiti yang ditulis oleh Dr. Ahmad Bassam Sa'i. Dia ada bawa naratif ini, dia kata hari ini kita punya kehidupan kita ditentukan mengikut televisyen, rancangan televisyen. Bila rancangan yang kita suka layan pada jam bila. Kan? Bila yang aku perlu ada depan TV ini supaya aku dapat tengok, boleh sambung season-season drama-drama yang aku tengok dekat TV tu kan. Itu yang menjadi penentu time management kita. Tapi sedangkan yang sepatutnya yang menjadi baseline, yang jadi guideline kepada apa yang aku perlu dahulukan ataupun hidup kita sekitar solat. Itu dia. Bukan kehidupan solat itu sekitar kehidupan. Tapi kehidupan kita, urusan kehidupan kita, kerja yang kita lakukan, meeting yang kita kena attend, sukan yang kita nak main waktu petang, hiburan yang kita nak tengok, itu semua perlu berlandaskan ataupun perlu mengikut solat. Bukan solat perlu mengikut kehidupan. So itu yang dibawa naratif tu coach tu. Sangat cantik sebenarnya. Hidup ikut solat, bukan solat tu ikut dan kita hidup macam mana. Kan? Betul, dulu betul. saja kongsi sejarah sikit Zaim. CJ ni kan buat training kan. CJ buat training, antara benda yang memang klien-klien akan panggil CJ ni buat team building. Ini antara yang popular lah. Maklumlah bekas hardcore jadi team building dia jadi mainan. Jadi pada masa dulu kan Zaim, sebelum berkenalan dengan Al-Quran, sebelum belajar tadabbur tadakur, perkara itu secara realitinya memang berlaku dalam CJ. CJ akan aturkan, yalah bila sebut team building kan nak kena keluar tentatif jadual. Betul, betul. Sekian ni bangun ni, buat ni. Yang CJ isi dulu dalam ruangan tentatif ataupun jadual tu adalah apa? CJ isikan apa modul-modul dulu. Aktiviti ni apa, ice breakingnya lah, aktiviti itulah, ini outdoor, jungle trekking lah, benda-benda semua. Kemudian, time rehat kat mana? Time tu baru solat. Dulu. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi hidayahnya kepada CJ. Alhamdulillah, syukur sangat Allah Ta'ala nampakkan, tak boleh macam ni. Hidup saya, asas saya nak kena jadi hamba. Dan saya kena buat perilaku sebagai seorang hamba. Dan antara perilaku hamba tu dia kena solat. Maka yang nak didahulukan itu adalah solat tu. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan bila buat tentatif saja kan, bermula bila dah start belajar, mula nampak. Bila buat tentatif saja, kalau contoh team building, nombor 1, cek waktu solat, jangkaan waktu solat pada tarikh nak berlakunya program tu. Kan boleh buka jakim, boleh buka takwim baru semua. Lebih kurang waktu tu solat. Time tu masukkan waktu solat dulu. Kan? Isi waktu solat, then only baru masuk aktiviti-aktiviti tu. So kita rangka semua aktiviti tu dia kena ikut waktu solat. Dan bila Zaim kongsikan tentang hidup ni sekitar solat ke solat sekitar hidup, dia terus tangkap lah. Kan? Terima kasih banyak Zaim. Terima kasih sangat benda-benda tu. Yang mana memberi kesedaran, pastinya orang-orang yang seperti CJ ni akan nampak kepentingan tentang nak tengok priority. Nak tengok priority, kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi nak mengingatkan kepada penonton setia Legacy Chat kita, teruskan share dan tag. Teruskan share dan tag kawan-kawan supaya ramai kawan-kawan tu dapat maklumat tentang ni. Dan jangan lupa kita sediakan hadiah. Cara dia share, tag dan juga tuan-tuan dan puan-puan tulis perkataan ajaib kita hari ini, iaitu solatku. Tak tulis tak dapat. Kena tulis solatku. InsyaAllah pihak Urustia akan respon kepada penulisan anda, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mungkin ada kawan-kawan yang kena tag tu baru masuk ni, saya kena tag, boleh ada peluang juga tak? Ada. Cara dia sama. Share, tag kawan-kawan yang lain dan pastikan tulis perkataan ajaib kita, solatku, supaya boleh ada peluang. Dan menariknya Zaim, daripada mereka yang buat benda-benda tu tadi, share,
Antek tu tadi, Mhm. okey, mereka juga berpeluang untuk bersama-sama berada dengan kita secara live. Berada di konti. Oh, konti Konti berada ni di sekarang. konti. Boleh lah kan, boleh Boleh. lah. Bila lagi Boleh nak berada berangan? bersama-sama. Macam mana? Bila lagi nak berangan duduk dalam konti Bila ni lah lagi kan masanya. nak bersama-sama dengan kita di konti ni untuk kita chatting bersama perihal untuk nak tambah baik diri menerusi pengalaman anda dan juga apa yang ada dalam Al-Quran. Zaim, sekarang ni apa yang boleh kita nak buat Zaim supaya betul-betul kita boleh implementasikan tajuk kita ni. Ya, kita dah tahu saya kena dahulukan solat macam yang CJ bawa, CJ kena pastikan dahulukan solat tu dalam jadual. Mungkin ada apa teknikal yang Zaim nak bawa kepada kita punya penonton. Okey, sangat cantik tu soalan tu coach. Bila kalau kita letak konteks di luar solat dulu kan. Apa perkara tuan-puan yang menyebabkan kita dahulukan sesuatu perkara dalam masa-masa yang kita tentukan seharian? Sebab apa kita dahulukan satu perkara? Dia mesti kita sebabkan rasa penting benda tu, rasa urgent, kita rasa perkara tu terkait dengan emosi. Kita aku kena buat ni kan. Menyebabkan kita letakkan sebagai satu priority. Mungkin salah satu faktor coach bila kita tak rasa kan solat ini perlu kita dahulukan sebab kita tak ada perasaan tu betapa pentingnya perkara-perkara yang kita sebutkan dalam solat. Message-message yang kita ingatkan diri kita dalam solat itu mendatangkan kesan yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan. Apa yang jadi hari ni sebabkan kita tak alert. Kita solat semata-mata satu rutin menyebabkan kita tak jadi orang yang sedar ketika solat. Dan kita rasa kurangnya prioriti kesan. Kita tak rasa kesan solat tu dan prioriti tu semakin menurun dalam kehidupan kita. Time management kita, solat tu kita letak dekat nombor yang last-last mungkin. Tapi, na'udzubillah, orang yang memahami, menghayati dan melihat betapa solat ini dia akan mengubah landscape macam mana kita hidup, maka dia akan rasa benda tu sebagai satu priority. So kita nampak dua beza ni. Seorang yang solat dengan emosi, dia merasai betapa solat ni mendatangkan impak. Dan mendatangkan impak dalam kehidupan, dia akan letakkan solat sebagai nombor satu. Dan orang yang dah tahu benda ni tuan-puan, dah ada kesedaran ini dan kadang-kala dalam kehidupan dia letakkan solat ni ke prioriti yang lebih rendah, dia akan rasa beza dia. Kehidupan dia akan rasa lain bila solat dia kita dahulukan dan solat itu kita letakkan prioriti yang rendah-rendah ni. So yang membezakan ni adalah dari sudut perasaan. So bila coach tanya apakah teknikal untuk kita nak letakkan solat ni sebagai nombor satu perkara tuan-puan yang kita nak kena muhasabah dan kita nak lihat dalam diri kita, adakah aku sendiri memahami solat ini penting dalam kehidupan aku? Dan betul ke emosi bila kita solat itu menyebabkan kita rasa benda ni sangat penting. Solat ni sangat penting, dia mendatangkan charger untuk diri kita untuk aku kena dahulukan ni berbanding dengan benda-benda lain. Itu dia. Dia perasaan tu. Perasaan. Kenapa perasaan tu boleh sampai? Sebab kita ada rasa penting. Macam mana nak hadirkan penting? Penting bahasa Melayu, bahasa Inggeris sebut value. Nilai. Dia ada nilai kan? Dan nilai itu bahasa Melayu, perkataan lainnya rasa penting. Macam mana hadirnya boleh rasa penting tu, boleh hadir nilai tu sebab boleh rasa kesan. Boleh rasa impak dia kan? Boleh rasa impak dia. Dan setakat poin yang CJ dapat tadi Zaim, antara kenapa kita tak letak prioriti kepada solat. Kita kenapa kita tak letak prioriti kepada certain thing, perkara sebab kita tak rasa impak dia. Untuk nak rasa impak kena buat dululah. Untuk nak rasa impak kena buat dululah. Ya, betul. Kan? Betul. Kena buat dulu dan kita kena cakna dengan diri kita juga kesan yang berlaku. Dan bila nak buat, kena buat betul. Kena buat dengan cara yang betul. Dia mana boleh asyik buat tak jadi. Orang Perak kata asyik buat tak jadi. So kan? Asyik buat dia tak jadi. Dia kena buat dengan ilmu. Okey, bila sebut buat dengan ilmu ni Zaim,
maaf kalau CJ mencelah sikit. Kalau kita buat tanpa ilmu, itu yang ulama cirikan kepada orang yang zalim. Ayat ke-7. Orang yang sesat ni apa? Dia buat tak ada ilmu. Lepas tu dia mula menyalahkan, tak ada kesan pun dia. Betul. Kan? Betul. Kan? Betul. Ada ilmu tak buat, itu maghdub. Oi, dua-dua tu jaga. Dua-dua tu jaga. Jadi patah balik, macam mana nak letak prioriti, kita nak kena rasa impak dia, nak kena rasa kesan dia. Macam mana nak rasa kesan, kena buat lah. Nak buat tu macam mana, kena buat dengan betul. Dan mungkin boleh berkongsi, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak kena cakna kesan tu kepada diri kita, kita nak kena tengok 4 perkara ni. Tolong tulis tuan-tuan dan puan-puan dalam ruangan chat 4 perkara ni. Ini memang selalu, kalau kata kami bersiaran, inilah 4 perkara yang memang kami akan selalu sebut. Apa dia? Physical, intellectual, emotional dan juga spiritual. CJ ulang, physical, intellectual, emotional dan spiritual. Macam mana solat itu saya tengok dia memberi impak kepada fizikal saya. Fizikal ni kita boleh sebut dari sudut kesihatan mungkin dari sudut perkara-perkara fizikal, duit tak mau cerita lah. Duit tak mau cerita lah. Fizikal lah. Tapi dia boleh jugalah, dia boleh antara perkara lah. Intellectual, macam mana ilmu kita, macam mana kemahiran kita. Emotional, rasa kita. Rasa ni disebut sebagai ketenangan. Dan spiritual, macam mana dari sudut keagamaan, dari sudut adakah bila lepas saya solat saya terburu-buru ataupun selepas solat saya rasa makin saya lagi nak buat benda-benda baik. Ini 4 perkara. Tapi CJ tak nak kongsi ni sangat sebab CJ tahu ada platform yang akan berkongsi dengan lebih detail. Dekat mana Zaim? Boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat kita Zaim? Boleh kongsikan sahabat-sahabat kita kat mana? Dekat Legacy Chat maksudnya? Ada program berkaitan dengan PAIS. Dengan solat. Dengan solat. Oh, itu dia perkara yang kita nak sama-sama lihat nanti tuan-puan. Itu program High Impact Solat. Itu dia ke coach? Betul. InsyaAllah akan berlangsung pada Ahad ini mulanya tuan-puan. Tak lama. Boleh ke saya sharekan posternya coach? Lagi senang. Silakan. Try share screen. Share screen. Saya sharekan posternya untuk tuan-puan tengok siapa barisan-barisan panelnya. Nampak ke coach? Dia keluar ke? Tu. Alright. Ada? Nampak coach? Okay, clear. Alright. So ini tuan-tuan, High Impact Solat, edisi khas. Oh, bawah sikit. Oh, bukan, ni ada maklumat dia. Bukan, kat atas. Nak tengok daripada atas. Ini atas dia. Ini 4 orang penyampai. Ceritakan. Betul. Ini akan saya akan bersama-sama dengan beberapa guru-guru saya lah yang saya fikir mereka ini lebih layak dalam nak menceritakan solat. Dan kalau tuan-puan follow Facebook mereka pun macam Ustaz Zul Khairi banyak menceritakan berkaitan solat. Ada tulis buku berkaitan dengan solat sendiri. Puan Cahaya, kalau siapa ikut pun, dia pun banyak menceritakan berkaitan dengan solat, memberikan message yang sama, iaitu kita nak cuba fahamkan solat ni dari angle bukan dari sudut fiqhnya tuan-puan, walaupun benda tu sangat penting, tapi ada sisi untuk kita nak rasa pentingnya solat ni, nak merasakan impak solat itu, perlu difahami dari sudut penghayatannya. Perlu difahami dari sudut kefahaman pembacaan yang kita baca dalam solat tu. So bersama Puan Cahaya, Ustaz Zul dan saya rasa tak asing lagi dalam Akademi Sinergi, Ustaz Faiz yang akan mulakan kickstart High Impact Solat pada Ahad ini tuan-puan, 23 Mei dengan Ustaz Faiz yang akan kickstart bertajuk Fungsikan Solatmu. Dan akan selepas 3 panel ini, 3 tetamu kita dalam High Impact Solat ni, tuan-puan akan bersama dengan saya telusuri bersama-sama setiap bacaan dalam solat, bermula dengan niat takbir sehingga kita bagi salam, sehingga kita lihat pada surah-surah lazim yang kita lazim baca dalam solat tu, bagaimana setiap pembacaan dalam solat ini dia mendatangkan kesan, kita dapat rasa faham, kita dapat hayati dan dia memberikan kesan di luar solat kita. So ini program untuk kita nak melihat balik solat kita, nak hidupkan balik solat kita supaya dia memberikan impak. So itu dia High Impact Solat, insyaAllah bermula 23 Mei dan setiap hari Ahad selama 12 minggu, bermula jam 8 pagi hingga 9 pagi, sejam sahaja coach setiap minggu tu. Alhamdulillah. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia tadi. Apa sebut? High Impact Solat. Yes. High Impact Solat. Solat berimpak tinggi.
solat yang memberi kesan yang amat tinggi. Dan bila sebut kesan yang amat tinggi ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia mesti efek dia tu, kesan dia tu dalam hidup. Okay? Dia mesti kesan dia tu dalam hidup. Dalam hidup tu maknanya apa? Dia bukan bila high impact solat tu, tengah solat je bagus. Bila lepas bagi salam jadi huru-hara. Itu dia belum nama bagi kesan tuan-tuan dan puan-puan. Bagi kesan ni maknanya apa? Dia dalam solat tu dia boleh rasa apa yang dibaca, betul-betul faham, betul memberi khusyuk kepada Allah Ta'ala, dan kesannya juga tu dirasa selepas solat. Selalulah apa, ini Zaim ya, ini CJ cukup ingat peristiwa ni masa tu berkhusus dengan Syekh Hafiz. Tunjuk gambar orang solat, okay? Tunjuk gambar orang solat dalam masjid. Dia punya soft lurus. Tapi dekat luar masjid, selipar huru-hara, kereta parking huru-hara. Bila CJ tengok gambar tu Zaim, CJ bukan nampak orang tau. CJ bukan nampak orang. CJ nampak diri sendiri tau. Kan? Macam mana kau kalau kau sembang apa, soft kena lurus lah apa benda, tapi selipar pun kau tak boleh nak susun dengan elok. Kan? Tok Sah cerita selipar orang lah, selipar sendiri dululah. Adakah saya bila saya pergi masjid, ni zaman boleh pergi masjid dululah. Kan? Yang tadi isu sangat tu kan. Sekarang pun alhamdulillah di Perak masih lagi okey, alhamdulillah. Adakah saya bila saya sampai dekat masjid, saya susun selipar saya tu dengan baik? Tu soalan dia. Ataupun dek kerana terkejut-kejut nak rakaat dengan imam, main asyik cabut selipar. Jangan macam tu. Betul. Ini patah balik dengan pengurusan masa tadi kan? Ya, sangat terkait. Saya tak nak selipar saya huru-hara, dek kerana saya huru-hara nak masuk nak kejut imam, maka saya kena pastikan saya uruskan masa saya untuk 5 minit sebelum saya dah kena prepare untuk nak pergi solat. Betul Betul coach. Allahu Akbar. Pakaian yang kita nak bawa, pakaian akan diceritakan juga ke dalam high impact solat tu, atau dia semata-mata rukun je tu dulu? Ada tak? Dia semata-mata untuk kita lihat apa bacaan kita dalam solat. Adapun benda tu memang kita mungkin ada letak dalam mind setting. Pakaian tu mainkan peranan yang penting juga kita nak menghayati solat tu. InsyaAllah ada juga tu coach. InsyaAllah. Tapi coach, boleh kalau boleh nak tambah bila coach sebutkan macam tu kan tadi berkaitan dengan selipar, kereta tak tersusun dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan high impact solat. Solat tu mendatangkan impact dalam kehidupan. Dalam solat kita diajar berkaitan dengan keteraturan, bersistematik, organisasi dalam soft yang tersusun. Dan sebabkan kadang-kadang benda ni sebab kita dididik untuk solat tapi kita tak faham kenapa kita buat benda tu. So dia jadi semata-mata perbuatan yang kita buat tanpa kita tahu kenapa. Tapi bila kita sedar tuan-tuan, kita faham, kita hayati, sebenarnya dalam solat soft ini mengajar aku untuk jadi orang yang terurus, jadi orang yang tersusun. Maka kita akan tengoklah selipar kita kat luar tu. Kita akan perhatikan kereta kat mana kita letak dengan teratur atau tidak. Begitu juga dengan solat awal waktu ni tu tuan-puan. Sebab apa? Solat awal waktu ni kesan di luar solat. Kenapa kita kena letakkan solat sebagai nombor satu? Supaya dia secara subconscious, maksudnya kita menanamkan dalam diri kita ni satu kesedaran bahawa selepas daripada solat, apa-apa prioriti yang melibatkan aku kena dahulukan perintah Allah berbanding dengan perintah ataupun apa yang nafsu aku perlukan, aku kena dahulukan Allah. Sebab kita dilatih solat itu, solat azan kalau boleh, yang pertama adalah aku kena solat bersama dengan imam, solat kat surau. So dia punya latihan itu tuan-tuan, latihan untuk kita selalu mendahulukan solat berbanding segala urusan kita. Secara subconscious dalam kehidupan kita, kita akan cuba perhatikan setiap decision yang kita buat, setiap perkara yang kita nak lakukan itu, adakah kita mendahulukan Allah berbanding dengan segala apa yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Solat ini adalah latihan untuk kita sentiasa perhatikan kehidupan kita, sentiasa meletakkan Allah sebagai prioriti. Dia bermula dengan solat. So itu dia impak tu coach. Kalau pengurusan masa, dia terkait dengan sejauh mana kita letakkan solat tu dahulu dalam waktu azan kan. Waktu solat tu kita tak nombor satu tak. Solat terkait dengan pengurusan. Sejauh mana soft terurus.
dan bagaimana benda tu terkait dengan kat luar. Dan benda yang paling mengejutkan saya, yang paling menghairankan saya coach bila buat study pasal solat ni kan, adalah isu dalam solat ni tuan-puan. Kita cerita, kita doakan kesejahteraan untuk sesama kita. Kesejahteraan untuk saudara-saudara kita dalam tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Kita doakan kesejahteraan. Habis salam, sesama jiran, sesama ahli Korea, sesama ahli jemaah boleh jadi gaduh satu sama lain. Dia jadi macam what has happened. Dalam solat kita mendoakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Habis solat kenapa? Dekat mana ukhuwah tu? Dekat mana roh kita ni, kita solat bahu bertemu bahu, lutut bertemu lutut, dalam keadaan terurus kita mendoakan sesama. Mana semua nilai-nilai itu pergi dalam kehidupan? Na'udzubillah. Sebab itu kita kena perhatikan balik solat ini dekat mana sebenarnya yang dalam, di luar solat kita telah aplikasi nilai-nilai di luar solat. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh saya simpulkanlah coach kan. Saya ada borak dengan coach, kalau coach ingat, dan borak dengan Syafiq. Saya tanya, ada tak satu modul ni, kalau kita modul ini kita hasilkan, dia dapat selesaikan semua masalah yang remaja tengah atasi, yang masyarakat tengah atasi, yang tengah alami sekarang. Bila Syafiq dia ada sebut satu perkataan zulumat ini masalah, betul coach? Maksudnya banyak masalah. Zulm adalah mufrad. Zulumat jamak, maksudnya banyak. Dan dalam Quran Allah ceritakan yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah keluarkan manusia ni daripada pelbagai kegelapan kepada cahaya yang dalam bentuknya mufrad. So saya sedar satu perkara. Selama ni benda yang saya cari-cari, apakah modul yang boleh menyebabkan banyak masalah terselesai, adalah satu je. Islam. Islam, Quran. Apa yang Islam implementasi. So apa yang kita kena buat sekarang bukanlah training kat luar sekarang, team buildingnya, time management, benda tu ilmu bumi yang kita kena tahu. Tapi asasnya dalam Islam dah diajarkan perkara ini, dah disediakan tools-toolsnya macam coach sebut tadi. Salah satunya solat. Dan sekiranya solat itu kita tak memahami bagaimana dia membawa kesan di luar solat, dia hanya jadi satu benda yang kita touch and go je lah coach, solat ni. Kita buat dan kita tak sedar apa sebenarnya impak dia dalam kehidupan. So itu penting untuk kita nak faham. Buat tapi tak sedar impak dia dalam kehidupan. Betul coach. Buat tapi tak sedar impak dia dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, adinda saya hari ini membawakan macam mana kita tengok pengurusan masa, time management itu, dia ada sebenarnya tools nak uruskan masa itu di dalam solat. Saja CJ nak bawa satu point kat sini just for you to trigger untuk tuan-tuan dan puan-puan mula berfikir. Sebenarnya tak ada seorang pun atas muka bumi ni sebenarnya yang boleh uruskan masa. Dia tak boleh. Sebab masa tu dia jalan macam tu je. Masa tu adalah masa. Dia akan jalan macam tu saja. Sebenarnya yang kita uruskan apa? Sebenarnya yang kita uruskan adalah kita uruskan diri nak diletakkan mengikut masa yang berlalu itu. Dia tentang self-management towards time that been given by the Almighty. Dia adalah tentang macam mana nak uruskan diri berkaitan dengan masa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Dia tentang diri. Masa tetap berjalan. Kalau kita tak urus diri berkaitan dengan masa, itulah innal insana lafi khusr. Confirm rugi. Confirm rugi bila awak tak uruskan diri. Dan bila sebut uruskan diri, kita patah balik surah nombor 82 ayat nombor 5. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Saja CJ nak highlightkan perkataan qaddamat. Mufassirin kata, ulama kata qaddamat sini adalah amalan yang telah didahulukan. Apa maksud didahulukan? Amalan-amalan yang kita buat ni dah dibawa ke akhirat. Nanti kita akan jumpa. Satu benda kita buat, lepas tu diletak kat depan, lepas tu kita jalan, nanti kita jumpa amalan tu. Boleh ubah ke tak boleh ubah? Dia macam dah sign mati. Ada, dia boleh dengan mengharapkan rahmat daripada Allah, dapatkan maghfirah daripada Allah. Itulah kerja kita nak kena buat. Diri kita nak diuruskan supaya tuan-tuan dan puan-puan, amalan yang kita bawa, kita letak kat depan tu nanti jumpa nak ditimbang ke apa semua tu nanti,
ia melegakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Betul. Dan amalan-amalan itu kena disusun dengan baik, kena cakna apa yang patut buat, apa yang tak patut buat. Adakah hari ini, saja CJ nak bagi soalan, tuan-tuan puan-puan tulis soalan ni. Adakah hari ini, okay, tulis soalan ni ya. Adakah hari ini saya buat perkara yang tak patut buat? Atau adakah hari ini saya tak buat apa yang patut buat? Bunyi macam pening. Tak apa, CJ ulang sekali lagi. Adakah hari ini saya buat apa yang tak patut buat? Satu. Nombor dua, adakah hari ini saya tak buat apa yang patut buat? Cantik. Boleh dapat ada beza tu, ada beza ayat tu, tuan-tuan dan puan-puan. Tujuan soalan ini supaya end up-nya kita bina tindakan berdasarkan ayat nombor 5 surah Al-Infitar ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya mula buat apa yang saya patut buat dan saya tak buat apa yang tak patut saya buat. Boleh dapat tak? Tujuan soalan tu, tuan-tuan dan puan-puan. Tujuan soalan tu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menulis. Kita tunjuk satu. Adakah hari ini saya buat perkara yang patut saya buat? Okey, satu lagi. Adakah hari ini saya buat apa yang tak patut saya buat? Okey. Dia bunyi macam sama Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Zaim, kita dah menghampiri penghujung rancangan. Kita juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton kita, penonton setia kita. Legacy Chat, #bawa bekal ke sana di Facebook Live. Boleh sebut penonton Facebook Live. Dan kita juga nak meraihkan pendengar kita. Mungkin dia nanti boleh jadi Legacy Chat Radio lah kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Saluran rasmi kita di Legacy Chat Telegram kita, Legacy Chat Radio. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana mendengar. Saja nak bagi idea lah lepas ni. Mungkin tuan-tuan puan-puan kena pergi kerja, tak sempat nak tengok Facebook Live, jangan risau. Cari pemegang handphone tu, kan, letak dalam kereta, pasang handphone tu, buka Telegram Legacy Circle, 7.30 pagi akan bersiaran Legacy Chat secara voice chat untuk Telegram. Dan tuan-tuan puan yang boleh memberi ruang dan masa untuk nak menonton kita, tuan-tuan dan puan-puan, buka saja page Akademi Sinergi 7.30 pagi. Tapi kita dah mula buka tu daripada 7 suku lah, sebab nak raikan tuan-tuan puan-puan dah boleh share tag. Sebagai hujungnya, sekali lagi CJ nak ingatkan tuan-tuan puan-puan, share, tag kawan-kawan. Masih lagi berpeluang. Okey? Walaupun mungkin live ni dah habis, masih lagi berpeluang. Dan tuliskan solatku. Tak tulis tak dapat. Tak tulis tak dapat. Sibuk KPI solat. Zaim, penutup kata daripada Zaim. Penutup daripada saya, tuan-puan, setelah perbincangan yang banyak berkaitan dengan pengurusan masa dan solat, hari ini sedikit sebanyak menyedarkan kita bagaimana salah satu aspek kecil je dalam solat. Tak start pun solat lagi kan. Kita ini adalah kita nak pergi ke solat ni. Nah, kita nak tak solat dekat mana dalam kehidupan. Itu sahaja dah ada satu impak yang kita nampak, iaitu dia mendatangkan kesan selepas daripada solat tu, cara fikir kita, kita nak meletakkan Allah ni dekat mana dalam setiap urusan kita, decision yang kita lakukan, aktiviti yang kita nak lakukan. So kalau kita buat perkara ini dengan sedar, kita buat perkara ini dengan kefahaman, maka kita akan dapat rasai kesan tu, impak itu dalam kehidupan kita. So buatlah apa usaha-usaha yang kita boleh lakukan. Cuba lihat balik tuan-puan, kita punya rukun-rukun dalam solat, bagaimana setiap perkara yang kita bacakan kita faham tak sebenarnya, dan bagaimana apa yang kita baca tu sebenarnya dia membawa satu message yang sungguh luar biasa di luar solat. Dan salah satu inisiatif ataupun alternatif yang Akademi Sinergi sediakan, sudah tentunya ada program High Impact Solat. InsyaAllah sekali lagi akan bermula Ahad ini bersama dengan barisan guru-guru yang sangat hebat, banyak membincangkan berkaitan dengan solat. Maka insyaAllah saya jumpa tuan-tuan semua dalam program itu kelak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Coach, terima kasih banyak tuan-tuan sudi mendengar perkongsian ini. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Dai Muda Ustaz Zaim Zamri, sahabat saya, adinda saya, guru saya, Masya Allah, terima kasih. Berkongsi hidup sekitar solat atau solat sekedar hidup. Kita dah dapat jawapannya, kita nak hidup sekitar solat. Buka jadual waktu hari ini untuk diri kita,
pastikan mulakan kita cek solat pukul berapa, itu yang kita letak dulu, then baru kita isikan aktiviti-aktiviti yang lain. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang menonton. Kita ada 159 penonton. Masya Allah, terima kasih. Oi, best ni. Ini yang CJ nampak kat nombor. Ini yang CJ nampak kat nombor kat sini lah. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada kita punya pendengar-pendengar. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada 45 orang pendengar kita di voice chat Telegram, Legacy Chat Radio kita. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Oh, masih lagi ucap selamat. Masih lagi. Selamat berpuasa 6. Selamat berpuasa 6. Oh, lepas tu Hari Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.